InsyaAllah pada pagi ini kita sambung terus ayat 60 surah Al-Kahfi. Allah Ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Dan ingatlah peristiwa ketika Musa berkata kepada temannya di sini ialah Yusha' bin Nun. La abrahu hatta, aku tidak akan berhenti berjalan sehingga ablugha, aku sampai majma'al bahrain, tempat pertemuan dua laut. Au amdiya huquba, ataupun seandainya aku tidak berjumpa, aku akan teruskan perjalanan sehinggalah berjumpa walaupun bertahun-tahun lamanya. Jadi insya-Allah pada pagi ini kita sambung cerita yang ketiga dalam surah Al-Kahfi. Selepas kita telah pun dengar cerita pertama tentang apa Datuk Seri? Lupalah pula saya. Cerita pertama tentang kena rujuk balik. kena rujuk balik lupa. Pemuda Ustaz. Ya, takkanlah tak ingat cerita yang pertama tentang nama surah ini, iaitu pemuda Ashabul Kahfi yang telah berusaha untuk menyelamatkan akidahnya sehingga ditidurkan oleh Allah di dalam gua. Cerita yang kedua, Dua orang pengusaha kebun. tentang orang yang diberi harta. Kebun anggur. Ya, orang yang diberi harta iaitu kebun, anggur dan juga harta-harta yang lain. Kemudian dia telah ingkar atau kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi cerita yang ketiga ini adalah cerita tentang Nabi Allah Musa alaihissalam bersama dengan temannya Yusha' bin Nun dan bersama dengan Khidir, Nabi Allah Khidir ataupun seorang yang diberi hikmah, diberi ilmu yang bernama Khidir. Itu cerita yang ketiga ini lebih kepada bagaimana Nabi Musa diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa dengan Khidir. Asalnya kalau ikut cerita-cerita yang ditulis oleh ulama-ulama kita, umat Nabi Musa telah bertanya siapa yang lebih alim, dan Nabi Musa telah menjawab secara umum yang alimnya adalah dia. Maksudnya tidak ada orang yang alim kecuali dia, merujuk kepada pangkatnya sebagai Rasulullah ataupun sebagai Nabi yang dilantik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah tentu dia tahu hukum hakam. Jadi kerana mengaku bahawasanya yang alimnya adalah Musa, dia sendiri, maka Allah Ta'ala uji dia dengan ada lagi orang yang lebih alim, iaitu Nabi Allah Khidir alaihissalam. Ada pendapat bercanggah siapa Khidir ini. Ada yang mengatakan dia Nabi dan ada yang mengatakan dia orang soleh. Tetapi yang saya berpegang bahawasanya Khidir ini lebih kepada Nabi. Kerana banyak benda di dalam cerita ini dia menerima wahyu daripada Allah SWT, menerima ilham ataupun wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga sampai ke tahap membunuh seorang budak. Jadi kalaulah seorang yang soleh, dia tidak akan lakukan sampai ke tahap itu. Hanya Nabi saja ataupun Rasul yang terima wahyu akan lakukan perbuatan membunuh itu. Sebagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam menerima wahyu supaya menyembelih anaknya Ismail. Jadi Nabi Allah sembelih tetapi ditukar dengan kibas. Begitu juga lebih kurang Nabi Khidir itu juga diwahyukan oleh Allah supaya membunuh anak tersebut. Jadi tidak dapat tidak apabila wahyu terpaksa dilaksanakan oleh Nabi. Tetapi kalau seseorang itu orang biasa, tiba-tiba dia dapat ilham ataupun dia dapat mimpi supaya bunuh ataupun melakukan maksiat, tak boleh. Jangan melakukan perkara tersebut kerana ia bercanggah dengan syariat. Tetapi jika wahyu itu adalah
direct daripada arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi, dan Nabi hendaklah melaksanakan tuntutan ataupun wahyu tersebut. Jadi Musa Allah Taala uji supaya pergi mencari Nabi Allah Khidir, ataupun dalam erti kata lain pergi belajar lagi. Ada orang yang alim. Jadi atas asas itu, apabila Nabi Musa mengetahui bahawasanya ada orang yang alim dan Allah Ta'ala menyuruh dia pergi berjumpa dengan Khidir, maka dia pergilah berlayar. Di sini nampak macam dia pergi naik kapal ataupun naik pengangkutan laut untuk mencari Khidir itu. Dan di mana Khidir itu ada, disebut di sini Majma'al Bahrain, iaitu di tengah laut, iaitu di tempat pertemuan dua laut. Wallahu alam kat mana ni. Saya pun tak pasti dan baca-baca pun tidak disebut namanya. Tapi nama tu tak penting. Yang pentingnya ada satu tempat kamu kena pergi, iaitu di tempat pertemuan dua laut. Kat situ, di situlah ada Nabi Allah Khidir alaihissalam, di situlah kamu akan jumpa. Jadi Nabi Allah Musa dan juga Yusha' bin Nun, dia teruslah berlayar mencari tempat tersebut, dan dia membawa bekal. Kalau ikut bekalnya ialah ikan kering. Bila lapar dia makan ikan kering ataupun ikan yang dah matilah, dibawa bersamanya. Dan tempat pertemuan laut itu adalah tempat yang berlaku perkara pelik pada ikan itu. Itu lebih kurang maknanya kalau kamu nak tahu tempat pertemuan laut itu, ikan yang kamu bawa bekal ini akan berlaku perkara yang aneh ataupun pelik, ajaib pada ikan itu. Jadi kalau kita lihat cerita di dalam surah ini, ikan itu hidup balik masuk dalam laut. Tetapi Yusha' bin Nun dia lihat keajaiban tersebut, dia tidak beritahu kepada Musa, sehingga Musa pun teruskan perjalanan mencari tempat pertemuan dua laut itu. Jadi selepas dia berjalan, Allah Ta'ala buat dia rasa letih, dia pun berhenti rehat, dan Musa pun bertanya Yusha' bin Nun, mana ikan ataupun bekalan. Jadi Yusha' bin Nun bagi tahu ikan tadi telah hidup dan dia telah masuk ke dalam laut, dan aku lupa untuk beritahu kepada engkau. Ini pun ada ayat 61, falamma balagha majma'a bainihima, mereka akan hal ikan mereka, lalu ikan itu menggelusur menempuh laut, masuk ke dalam laut, yang merupakan lorong di bawah tanah. Ada yang mengatakan bila ikan itu hidup, dia masuk ke dalam laut, dan laut itu bila kena ikan itu air laut, bentuk laut itu seperti lubang, ikan pun masuk dalam lubang laut tersebut, seperti lorong di bawah tanah. Itu antara keajaiban yang berlaku, antara mukjizat ataupun perkara pelik yang berlaku tentang ikan itu. Jadi di situlah tempat berlakunya ataupun tempat Nabi Allah Khidir alaihissalam. Tetapi Yusha' bin Nun telah lupa untuk beritahu bahawasanya ikan itu telah hidup. Jadi apabila begitu, Nabi Allah Musa alaihissalam kembali ke tempat yang ikan itu hidup dan lompat ke dalam laut tadi, dan akhirnya berjumpa dengan Nabi Allah Khidir alaihissalam. Itu secara ringkas ceritanya. Kalau kita lihat Al-Quran ini daripada ayat 60 sehingga 82, semuanya ayat-ayat ini cerita tentang Nabi Allah Khidir alaihissalam bersama dengan Musa. Cuma apa pelajaran yang dapat dilihat oleh Musa, apa yang berlaku di antara Musa dan Khidir? Kalau kita baca ayat ini, ada 3 perkara yang Nabi Allah Khidir telah buat. Pertama, dia telah menebuk perahu yang dinaikinya. Jadi apabila jumpa dengan Nabi Allah Khidir Musa, Nabi Allah Khidir naik perahu, dan dia telah menebuk perahu yang ditumpanginya. Dan perahu itu dimiliki oleh penduduk di sekitar itu, penduduk yang miskin. Jadi Nabi Allah Musa pun dia beritahu, kenapa kamu tebuk perahu itu? Ini tidak betul kan? Ini khianat kan? Mana boleh
Sebelum itu Nabi Allah Khidir telah beritahu dah, kalau kamu nak belajar dengan aku, kamu kena sabar. Kamu kena sabar kalau kamu nak belajar dengan aku. Ini ayat 63 ni Yusha' bin Nun beritahu dia dah lupa. Dia lupa untuk beritahu ikan tu hidup. Kemudian ayat 65 itu Musa berjumpa dengan Khidir. Kemudian ayat 67 tu, Qul innaka lan tastati' ma'iya sabra. Khidir tu dah beritahu dah, wahai Musa, kamu boleh ikut aku, belajar dengan aku, tetapi sesungguhnya engkau tidak akan dapat bersabar bersama aku. Maknanya kamu akan lihat perkara-perkara yang pelik dan kamu akan bangkang, kamu akan bantah, kamu akan marah kemungkinannya. Jadi antaranya apabila Nabi Khidir telah menebuk safinah tadi. Safinah tu maknanya perahu dia tebuk dan tenggelam. Jadi ini tak boleh ni. Kemudian yang kedua, bila berjalan lagi, Nabi Allah Khidir melihat anak-anak kecil yang bermain dan dia membunuh seorang daripada budak kecil itu. Jadi budak yang kecil, kanak-kanak yang kecil dan cantik, sihat, sepatutnya kita sayang padanya, tetapi Nabi Allah Khidir telah membunuhnya. Jadi ini pun satu perkara yang pelik. Dan Nabi Allah Musa lagilah bantah, kenapa pula kamu bunuh, lagi berat ni. Tadi setakat tebuk sampan okey lagi, ni bunuh pula kan. Kemudian berjalan lagi Nabi Allah Khidir beritahu, aku sudah beritahu engkau tak akan bersabar dengan apa yang akan aku lakukan. Jadi diteruskan perjalanan lagi atas asas supaya bersabar lagi. Kemudian sampai ke satu tempat, Nabi Allah Khidir dan Musa meminta bantuan di satu tempat, kampung. Dia minta makanan. Tetapi penduduk kampung itu tidak membantunya. Maknanya kalau kita pergi ke satu tempat, kita perlukan bantuan, kita cuba untuk minta daripada penduduk kampung tersebut. Kalau penduduk kampung itu terdiri daripada orang-orang yang baik, dia akan bagi bantuan, pertolongan dan sebagainya. Tetapi kampung yang Nabi Allah Musa dan Khidir sampai ini, penduduknya memang sombong, memang tak tolong orang, tak bantu. Dan Nabi Allah Khidir melihat satu dinding yang nak terbalik. Dan Nabi Allah Khidir pun tegakkan balik, baiki tembok tersebut yang nak runtuh tersebut. Dan Nabi Allah Musa pun dia komen, kenapa kamu baiki tembok itu? Kalau kamu nak baiki pun boleh, kamu minta lah upah. Upah itu kita boleh beli makanan dan sebagainya. Jadi Nabi Allah Khidir tidak ambil apa-apa upah, dia baiki tembok itu. Jadi itu juga menjadi komen ataupun menjadi bantahan daripada Musa AS kerana menolong penduduk yang tidak membantu mereka, dan juga menolong tanpa mengambil upah atas asas ada kepentingan supaya mereka dapat duit dan dapat membeli apa yang mereka perlukan. Jadi 3 peristiwa ini yang berlaku kepada Nabi Allah Musa AS bersama Khidir. Jadi akhir sekali Nabi Allah Khidir bagi tahu kenapa kapal ataupun sampan yang ditebuk, kenapa budak itu dibunuh dan juga kenapa tembok itu dibaiki. Nabi Allah Khidir telah beritahu. Okey, dalam ayat berapa? Dalam ayat akhir, di akhir itu Nabi Allah Khidir beritahu. Okey, ini 80, 81. Okey. Ayat 79 Nabi Khidir beritahu, adapun perahu itu adalah ia dipunyai oleh orang-orang miskin yang bekerja di laut. Oleh itu aku bocorkan dengan tujuan hendak mencacatkannya, kerana di belakang mereka nanti ada seorang raja yang akan merampas setiap perahu yang tidak cacat. Jadi Nabi Allah Khidir tebuk kapal itu supaya kapal itu tidak dirampas. Kerana dia dimiliki oleh orang-orang kampung yang miskin. Kalaulah dia tidak tebuk, kapal itu elok, jadi ada raja yang kerjanya adalah merampas kapal-kapal yang elok
untuk diambil olehnya. Jadi itu antara hikmah yang Nabi Allah Musa tidak tahu. Tetapi sebenarnya itulah hikmah ataupun sebab kenapa Nabi Allah Khidir melakukannya. Jadi bagaimana Nabi Allah Khidir tahu apa yang akan berlaku di sebaliknya itu adalah wahyu ataupun ilham daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Kemudian budak yang dibunuh itu, Nabi Allah Khidir bagi tahu adapun pemuda itu kedua ibu bapanya adalah orang-orang yang baik beriman. Maka kami bimbang bahawa ia akan mendesak mereka melakukan perbuatan yang zalim dan kufur. Maknanya budak itu dia nampak cantik, elok, handsome, tampan, comel, kecil ini. Tetapi bila dia besar nanti dia akan kufur, dia akan menjadi jahat. Dan dia akan mendesak supaya ibu bapa yang baik itu mengikutinya ataupun kufur bersamanya. Jadi untuk menyelamatkan ibu bapanya, aku bunuh budak itu. Itu pun juga adalah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala juga. Jadi dibunuh budak itu kerana supaya ibu bapa yang soleh itu terjaga daripada terpelihara imannya. Jadi budak yang kecil itu pun masuk syurga dan ibu bapanya juga masuk syurga. Kalau dibiarkan budak itu besar, dia akan mengajak mak ayahnya ataupun memaksa mendesak supaya mak ayahnya kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, tembok itu, adapun tembok itu pula adalah ia dipunyai oleh dua orang anak yatim di bandar itu. Dan di bawahnya ada harta terpendam kepunyaan mereka. Dan bapa mereka pula adalah orang yang soleh. Maka Tuhanmu menghendaki supaya mereka cukup umur dan dapat mengeluarkan harta mereka yang terpendam itu sebagai satu rahmat dari Tuhanmu kepada mereka. Dan ingatlah aku tidak akan melakukan menurut fikiranku sendiri. Demikianlah penjelasan tentang maksud dan tujuan perkara-perkara yang engkau tidak dapat bersabar mengenainya. Maknanya kenapa dia baiki tembok itu? Kerana seandainya tembok itu terbalik, rosak, akan jumpa harta di bawah tembok itu. Jadi kalau jumpa harta itu, sudah pasti orang kampung akan ambil lah harta itu. Kita sudah tahu tadi kan orang kampung ini dia tidak baik sangat kan. Bahkan dia tak bagi pertolongan pun pada Khidir dan juga Musa. Jadi orang kampung itu ada ketamakan ataupun bukanlah orang-orang yang baik. Jadi kalau dia tembok itu terbalik, maka nampak harta itu mereka akan mengambil harta itu. Sedangkan harta itu adalah milik anak yatim. Nanti apabila mereka besar, mereka akan mengambil harta tersebut. Jadi Nabi Allah Musa, Nabi Allah Khidir telah membaiki tembok itu. Jadi itulah, ini adalah tiga cerita, tiga peristiwa yang berlaku bersama Nabi Allah Khidir dan juga Nabi Allah Musa alaihissalam. Okey, jelas ceritanya? Okey, insya-Allah. Jadi Nabi Allah Khidir ini sebagaimana yang saya cerita tadi, dia adalah ada yang mengatakan Nabi, ada yang mengatakan orang soleh. Dan adakah dia mati ataupun hidup sampai sekarang? Ini juga menjadi perbahasan di kalangan ulama. Kerana tidak ada cerita mengatakan dia mati. Dan juga tidak ada nas mengatakan dia hidup sampai sekarang. Jadi apabila begitu, ramai yang mendakwa berjumpa dengan Khidir. Khidir bagi salam pada malam Lailatul Qadar. Ada Tok Wali itu terima ilham, berjumpa dengan Khidir, mendapat doa dan sebagainya. Jadi pelbagai cerita berlaku, pelbagai cerita yang kita dengar hasil daripada bertemu dengan Nabi Allah Khidir alaihissalam. Jadi bila orang tanya kita, Nabi Allah Khidir ni mati ke hidup? Itu adalah satu perkara yang kita sendiri pun tidak pasti. Kerana tidak ada nas. Tidak ada nas mengatakan Nabi Allah Khidir ini akan hidup selama-lamanya sehinggalah kiamat. Begitu juga tidak ada nas yang mengatakan Nabi Allah Khidir itu mati. Cuma kalau ada dakwaan berjumpa dengan Nabi Allah Khidir yang bercanggah dengan nas ataupun syariah kita tolaklah. Kita tolak.
kalau ada dakwaan-dakwaan tersebut. Dan mati dan hidup Nabi Khidir ini juga adalah tidak ada apa-apa faedah. Maknanya dia bukan tuntutan syarak kita. Bagi orang yang tidak beriman Nabi Khidir ini mati pun dia tak jadi apa-apa. Dan bagi orang yang mengatakan Nabi Allah Khidir ini hidup pun tidak ada apa-apa. Jadi dia bukanlah satu asas iman ataupun akidah. Jadi tidak menjadi satu perkara penting dalam isu Nabi Allah Khidir hidup ataupun mati. Cuma yang menjadi masalah sekarang ini ialah kesesatan ataupun dakwaan yang menyebabkan berlaku penyelewengan ataupun penipuan di dalam masyarakat kita. Jadi tak perlu kita besarkan. Biasanya bab Nabi Allah Khidir ini kebanyakannya di kalangan puak-puak tasawuf lah. Mereka mengatakan mereka jumpa dengan Nabi Allah Khidir alaihissalam. Mungkin pernah dengar kan ilmu laduni dan sebagainya. Ilmu ada yang mengatakan dapat ilmu daripada Allah direct. Kerana mereka itu wali sebagaimana Nabi Allah Khidir alaihissalam mendapat ilmu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam isu ini kita kena ingat beberapa fahaman yang sesat yang berkisar ataupun yang lahir daripada kisah Nabi Allah Khidir ini. Yang pertama, ada yang mengatakan Nabi Allah wali itu lebih hebat daripada Nabi. Kerana kita kena ingat Nabi Allah Khidir ini ada yang mengatakan dia Nabi. Dan ada yang mengatakan dia adalah orang ataupun orang yang soleh. Ataupun dia itu adalah alim. Orang soleh, alim ulama, orang yang diberi hikmah oleh Allah SWT. Dan kita pun tahu dalam 25 Nabi dan Rasul yang kita perlu percaya itu tidak ada pun Nabi Allah Khidir ini. Jadi menguatkan lagi bahawasanya mereka yang dakwa Nabi Allah Khidir ini hanya orang yang soleh saja. Jadi apabila Nabi Allah Khidir ini orang yang soleh ataupun dia itu adalah wali Allah, maka ahli sufi ataupun golongan-golongan tasawuf dia mengatakan wali lebih hebat daripada Nabi. Kerana Musa itu Nabi tapi berjumpa ataupun menuntut ilmu dengan wali Allah. Jadi dari sini maka lahirlah satu kesesatan di kalangan golongan ataupun puak tasawuf dengan mengangkat ketua mereka ataupun syekh mereka yang dianggap sebagai wali. Mereka ini adalah menerima ilmu daripada Allah. Jadi doa-doa mereka lebih hebat daripada doa-doa Nabi. Bahkan setengah daripada puak-puak ini mereka menganggap kata-kata ketua mereka adalah wajib. Apa yang ketua mereka lakukan bercanggah dengan syarak itu bukan dosa. Kerana Nabi Khidir boleh bunuh budak, Nabi Khidir boleh tebuk kapal. Jadi Nabi Khidir juga boleh melakukan perkara tersebut sedangkan dia bukan Nabi. Jadi begitu juga wali Allah apabila dia sampai ke tahap yang tinggi, apa-apa saja perkara yang dia buat itu adalah bukan dosa. Tetapi ada hikmah, hanya dia saja yang tahu. Jadi kesesatan berlaku dari sudut itu. Ini memang berlaku di negara kita pun ada. Saya pun ada tahu beberapa gerakan yang mereka ini mendakwa guru mereka itu wajib ikut apa-apa saja yang guru dia sebut. Apa-apa saja nak buat mesti laporkan, bagi tahu kepada gurunya. Seandainya gurunya bagi maka boleh dibuat. Maknanya bukan lagi sandarannya Al-Quran dan Sunnah, tetapi sandarannya baik jahat haram wajib kepada guru. Kenapa? Kerana bagi mereka wali Allah ini lebih hebat daripada Nabi berdasarkan kepada kisah Nabi Allah Khidir dengan Nabi Allah Musa alaihissalam. Itu yang pertama. Yang kedua, ini juga benda yang sesat berlaku juga di negara kita, bahkan di seluruh dunia, iaitu membahagikan ilmu Islam ini kepada syariat dan hakikat. Syariat macam solat, macam puasa dan sebagainya, itu adalah ahli syariat mereka kata. Kemudian hakikat mereka ilmu yang tidak difahami, ilmu batin
yang hanya diketahui oleh wali ataupun syekh tasawuf mereka. Ini juga membawa kepada kesesatan. Sehingga bagi mereka yang telah sampai ke ilmu hakikat, mereka tidak perlu lagi solat. Mereka tidak perlu lagi puasa. Kenapa? Kerana puasa solat ini adalah ahli syariat. Mereka yang hanya sampai kepada syariat saja. Kalau kita kata mufti pun solat, mufti pun puasa, dia kata mufti tak sampai lagi ke tahap hakikat. Hakikat ini perlu belajar dengan guru ataupun syekh mereka. Syekh mereka lah yang akan ajar ilmu hakikat dan bagaimana manusia boleh meningkat, boleh belajar, meningkat dia punya martabatnya, tahapnya, sehinggalah sampai ke tahap mereka itu sampai kepada ilmu hakikat. Dan pada masa ini mereka tak perlu solat, tak perlu puasa dan selainnya. Dan satu lagi tafsiran ayat Quran, tafsiran hadis-hadis Nabi. Bagi mereka ada dua tafsiran. Pertama ada tafsiran zahir syariat, yang kedua ada tafsiran batin hakikat. Dan tafsiran batin hakikat ini hanya ada pada syekh-syekh mereka. Mereka hujah mereka juga adalah peristiwa Khidir dan Musa ini. Kan banyak perkara yang hakikatnya kita tak tahu. Tetapi telah dijelaskan oleh Nabi Khidir alaihissalam, di sebalik apa yang berlaku itu ada hakikatnya, ada ilmu batinnya yang hanya Nabi Allah Khidir saja yang tahu. Jadi mereka pun dakwaan yang sama, syekh mereka tahu perkara-perkara yang batin. Ini juga adalah berlaku, ini juga adalah membawa kepada kesesatan. Jadi kena ingat Khidir dan Musa ini adalah satu cerita yang memang terkenal, memang banyak diulang, diguna, dijadikan hujah sehingga membawa kepada kesesatan. Kawan saya sendiri, saya tak nak bagi tahu nama, dia hafaz Quran 30 juzuk. Dia hafaz Quran. Dia adalah antara pelajar terbaik UM. Tapi dia tidak tamat belajar di UM, Akademi Pengajian Islam UM. Dia tak tamat, dia pergi ke Syria. Jumpa juga dengan saya di Syria selama 3 tahun tak silap saya, sebab dia sebaya dengan saya. Di Syria selama dalam 2 tahun ataupun setahun dia boleh hafal 30 juzuk Quran. Kemudian dia boleh hafal matan ataupun syair-syair, baik syair tu yang kecil-kecil tu, yang pendek-pendek tu sebanyak kalau nahu 1000 bait. Kalau kita puisi, dia boleh hafal 1000 bait puisi. Bukan itu saja, beribu-ribu dia boleh hafal. Maknanya memang dia seorang yang cerdik. Kitab-kitab banyak dia khatam, dan bagi kami dia adalah seorang yang hebat, seorang yang mengetahui ilmu, seorang yang alim. Dan bila dia balik Malaysia, dia mengajar di Masjid Negeri Shah Alam, Selangor. Dia antara pakar rujukan di situ. Mengajar kitab dan sebagainya. Kemudian selepas itu, tanpa kami ketahui bahawasanya dia telah mengamalkan satu ajaran tasawuf, satu tarikat. Dan antara guru tarikatnya adalah daripada Indonesia. Ada jugalah di negara Arab dan sebagainya. Sehingga pada satu masa, dia ada sekolah, kawan saya ni. Sehingga satu masa gurunya telah mencabul murid-murid dan juga ustazah di sekolahnya itu. Bukan tahap biasa-biasa, tahap yang memang teruk sangat, sehingga cuma tidak membawa kepada zina saja. Jadi kalau dibiarkan boleh membawa kepada zina. Ini gurunya daripada Indonesia itu telah mengganggu ustaz-ustaz dan pelajar-pelajar kat situ. Apabila ustazah dan guru pelajar-pelajar itu bagi tahu, maka terdedahlah apa yang berlaku di sekolah ini. Dan bila ditanya kepada kawan saya ini yang 30 juzuk Quran, yang hafal banyak-banyak ini, dia beritahu apa? Dia beritahu wali Allah, gurunya bukan orang yang seperti kita yang hanya tahu ilmu syariat. Gurunya itu adalah orang yang telah sampai ke tahap hakikat. Jadi segala amalan dia, pada zahirnya kita nampak berdosa, tetapi pada batinnya itu adalah arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tidak bercanggah dengan syariat.
Hanya dia saja yang tahu. Nampak kan? Nampak. Jadi kawan saya tadi dipanggil oleh Majlis Agama Islam Selangor, JAIS, Jabatan Agama Islam Selangor, dan difatwakan, dibahas dan dikeluarkan satu kenyataan bahawasanya ajarannya itu adalah ajaran yang sesat. Dia namakan ajaran itu dengan namanya. Okey, ada nak tanya? Akhirnya Ustaz, Nabi Musa kenal tak Nabi Khidir, dan tadi beliau datang untuk berjumpa dengan orang yang lebih alim itu adalah di atas wahyu Allah. Arahan Jadi, daripada arahan daripada Allah. Jadi apakah kesan daripada setelah dia mengikuti siri-siri yang telah kita lihat tadi, ada 3 perkara tadi. Okey. Siap. Okey, jadi kita dah dengar tadi cerita dan juga kita dengar juga antara sebab menyebabkan kesesatan antara Nabi Allah, cerita Nabi Allah Khidir ini juga boleh membawa kepada kesesatan. Jadi untuk menjawab soalan Datuk Seri tadi tu, antara pengajaran yang mungkin kita boleh ambil, pertama sekali tidak boleh ataupun seseorang yang alim itu, mufti, alim ulama, ustaz, begitu juga Nabi dan Rasul, tidak boleh mereka mendakwa dengan sombong dan sebagainya, mereka itu adalah yang paling alim. Kerana yang paling alimnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala sebut dalam Al-Quran, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Dan kamu tidak dikurniakan ilmu itu kecuali sedikit saja ilmu. Jadi itu maknanya kenapa Musa itu diarahkan berjumpa dengan Nabi Allah Khidir, untuk bagi tahu bahawasanya di sana ada lagi orang yang alim. Kamu wahai Musa tak boleh kamu jawab apabila ditanya oleh umat kamu, kamu yang paling alim. Ada lagi orang yang lebih alim. Itu yang pertamalah. Jadi atas asas itu ada satu sudut positifnya Musa alaihissalam apabila Allah Taala bagi tahu ada yang alim iaitu Khidir, Nabi Musa telah berjalan mencari. Ini juga kita boleh ambil manfaat bahawasanya belajar ini perlu kepada musafir. Perlu kepada berjalan, musafir, pergi ke luar negara menuntut ilmu. Contohnya di kalangan kita pun ada pergi ke US, pergi ke UK, pergi ke negara Arab. Mungkin juga pergi ke mungkin kalau tidak jauh pun pergi ke Kelantan, pergi ke tempat-tempat yang lain. Jadi menuntut ilmu ini perlu kepada kita susah, termasuk juga kita perlu merentas negara, perlu kita pergi ke tempat-tempat yang merupakan tempat yang ada ilmu tersebut. Itu yang kedua, maknanya pertama, seseorang tak boleh dia mendakwa dia paling alim. Yang kedua, seseorang itu hendaklah mencari ilmu walaupun dia mendapat kesusahan ataupun cabaran sehingga perlu kepada keluar negara dan selainnya. Yang ketiga, kita kena mengaku bahawasanya Allah Ta'ala lah yang maha mengetahui, yang maha alim di sebalik cerita ini. Maknanya Musa, dia dapat tahu bahawasanya Khidir ini dia lakukan sesuatu yang bercanggah dengan apa yang dia fahami, bercanggah dengan apa yang Allah Ta'ala perintahkan syariatnya. Tetapi sebenarnya ada lagi orang yang lebih tahu, iaitu Khidir alaihissalam, dan apa yang dilakukan oleh Khidir itu sumbernya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Taala lah yang maha mengetahui. Yang keberapa tadi? Yang keempat, mungkin yang keempat, seseorang boleh dia berkhidmat untuk gurunya. Ini berlaku mungkin sekarang saya tak pasti kalau di zaman saya dahulu di pondok-pondok contohnya, ada seseorang yang dia tolong guru. Dia kerja dia tolong guru. Dia tolong beli sesuatu untuk gurunya.
dia tolong, dia seperti khadim, apa orang panggil, pekerja yang memang bekerja untuk menolong apa-apa saja keperluan yang Piramli sebut khadam, Ustaz. Adam. Khadam. Ya. Ini yang dilakukan oleh Yusha' bin Nun, pemuda itu yang telah menolong bawa bekal Musa, kemudian ingatkan Musa. Jadi Musa pergi dengan Yusha' bin Nun itu, jadi menunjukkan bahawasanya masyru'iyatu, maknanya dari sudut syaraknya tidak menjadi tegahan seseorang itu berkhidmat untuk seorang guru, tak kira lah seorang alim agama ataupun dia itu adalah alim dalam bidang-bidang yang lain, maka tolong dia, bantu dia supaya dia senang hidupnya, boleh fokus kepada ilmunya, tidak perlu lagi buang masa dengan mungkin perkara-perkara ataupun susah dengan kehidupannya. Itu yang keempat. Yang kelima, Yusha' bin Nun itu dia lupa untuk beritahu Musa semasa ikan itu hidup dan melompat dalam laut. Dan Musa alaihissalam dia tidak marah. Maknanya dia tidak marah, dia tidak. Kalau kita mungkin kalau lupa benda-benda penting macam ni kan, kita boleh tidak pun kita marah juga kan. Dah orang cakap dah kalau lah berlaku apa-apa sesuatu yang pelik pada ikan itu, maka di situlah Khidir ada. Tiba-tiba ikan itu hidup, ikan kering itu hidup, masuk dalam laut, dia senyap, lupa, tak bagi tahu. Berjalan jauh ke depan, bila minta bekal barulah bagi tahu ikan itu telah hidup tadi. Aku lupa nak bagi tahu. Jadi lupa itu pengajaran daripada cerita ini, menerima keuzuran bagi orang yang lupa. Sebagaimana Musa, dia menerima keuzuran, keuzuran daripada Yusha' bin Nun yang lupa untuk memberitahu tentang ikan yang hidup tadi. Jadi lupa nak buat macam mana kan? Lupa ni kita pun tak nak lupa, tetapi nak buat macam mana dah Allah Ta'ala lupakan kita. Dan di dalam ayat surah Kahfi ni, syaitan telah melupakan aku, sebagaimana Yusha' bin Nun telah beritahu. Jadi lupa tak apa. Jangan marah sangat, apatah lagi dah beromo semua ni, banyak lupa ni. Ni lupa, pasangan masing-masing duduk bertengkar kerana lupa, tak habis dah. Kena maafi. Saya nak tanya satu, Ustaz. Ya, sila Haji Ali. Ini di pondok-pondok ke, di tempat-tempat, kalau kita panggil orang Jawa panggil ada kiainya. Ada orang, ada ketuanya lah kan, ya. Gurunya ataupun apa yang dia belajar dekat pondok ni. Saya dengar dulu ada katanya dia tiap-tiap malam dia akan berzikirlah sampai beribu kali. Tapi yang Ustaz tahu apa dia benda yang dibelajarkan. Jadi ya, dia ikut tempat juga Haji Ali. Kalau tempat sufi dia duduk banyak berzikir. Kalau pondok yang lebih kepada ilmu, dia belajar kitab lah. Belajar kitab, ibadat. Jadi orang-orang yang pesara dan sebagainya pergi ke sana contohnya, dia boleh tumpu kepada ibadat dan memperbaiki ibadat. Ada kelas fardhu ain, ada kelas Quran, ada mengaji kitab-kitab besar, ada kawan-kawan kat sana, boleh berjumpa antara satu sama lain, boleh fikir tentang akhirat. Jadi dulu semasa saya duduk di pondok dulu, ramai orang-orang yang pencen beromo. Mereka tu ada program lah. Kalau orang duduk rumah orang tua kan, dia ada program rumah orang tua tu kan, ataupun programnya tersendiri. Tetapi pondok-pondok ni kalau kita sekali lihat, dia seolah-olah tempat orang-orang berumur duduk kat situ. Jadi dia duduk belajar, dia buat baik ibadat dan sebagainya. Dan orang-orang muda pula, dia ada pengajian kitab, kitab fiqh, akidah setiap malam dan sebagainya. Kalau ada zikir pun pada malam Jumaat, pada malam cuti. Kalau saya dulu malam Jumaat ada zikir. Ada zikir. Dulu tarikat Ahmadiyah, pondok saya tu. Tapi tak adalah benda-benda yang pelik. Itu hanya lebih kepada zikir.
baca apa ya hayyu ya qayyum, kemudian la ilaha illallah, tahlil, subhanallah. Tapi dia ada tarekat di Ahmadiyah. Malam Jumaat, malam lain tak adalah zikir-zikir sangat, lebih kepada belajar ilmu. Ya. Seronok dia boleh ziarah nanti buat lawatan buat lawatan ke pondok-pondok ni. Nak pergi Ustaz. Sebelum COVID dulu Ustaz, saya dan isteri dah pun bertanya-tanya mengenai pondok-pondok yang terdapat di sekitar bandar Bandung di Indonesia. Kerana di sana memang banyak pondok-pondok dan ramai orang-orang pencen di Malaysia. Selain daripada pondok di Malaysia lah. Orang-orang pencen yang pergi menuntut di sana. Dan dia duduk dalam mungkin 2 minggu, lepas tu dia balik semula buat kerja apa macam-macam. Lepas tu dia buat 2 minggu, 3 minggu lagi. Jadi dia berulang-alik macam itu. Tapi bila dah COVID ni dan kami pula bertemu dengan Ustaz Nazmi, jadi kami tak perlulah lagi nak jadi alasan saya pula tak pergi ke pondok. Itu tak bagus tu. Jadi alhamdulillah lah. Pelik juga macam Ustaz cakap tadi kan, yang kawan tu yang ilmunya tinggi dan sebagainya pun boleh jadi terpesong juga dari segi kita dah belajar dia syaitan. syaitan. Bagaimana syaitan itu dia pandai. Diganggu. Dia cari 99 lubang kebaikan untuk sesatkan kita. Mungkin kita solat, kita dapat dosa. Kita solat, kita belajar ni pun, kita mengajar, saya mengajar ni pun baik tapi syaitan tu dia pandai. Bagaimana aku nak minta supaya Ustaz Nazmi ni dia mengajar boleh dosa. Dia hasut saya. Dia kata awak lah paling alim ni. Saya pun sombong. Saya tengok pelajar-pelajar saya semua tak pandai belaka. Saya hina dan sebagainya. Akhir sekali boleh dosa. Mungkin saya dapat lawan semua itu. Saya rasa sayalah ilmu saya kurang. Dan dia masuk juga dari lubang tu juga. Kamu ceritalah beritahu kamu bukannya alim, kamu rendahkan diri. Tapi di sebalik rendah diri itu saya mahu orang puji saya. Saya nak tunjuk saya ni baik, rendah diri. Ilmu saya tak tunjuk dan sebagainya. Itu pun boleh dosa juga. Jadi kebaikan-kebaikan yang kita buat ni, pintu-pintu syaitan tu dia masuk. Yang pentingnya adalah kita tak boleh dapat pahala. Dia nak kita bersamanya masuk neraka. Begitu juga orang alim, kawan saya tu. Macam mana dia boleh jadi begitu? Wallahualam. Allah Ta'ala lah yang beri hidayah kepada kita. Dan semuanya dalam kuasa Allah. Allahu Akbar. Dia bila masuk tasawuf tu bila masuk tasawuf itu tasawuf bila boleh membawa kepada kesesatan. Bukan semua tasawuf itu tidak bagus. Kalau tasawuf lebih kepada akhlak itu bagus. Tapi lebih kepada teori itu tak bagus. Teori wali, teori hakikat, teori falsafah ini itu kita tak perlu ikut lah. Tapi kalau tasawuf ke arah untuk ikhlas beramal, untuk rendah diri, untuk tidak takbur, sombong, itu bagus. Okay. Yang senang ikut inilah yang biasa je Ustaz. Ikut yang biasa je. Jangan yang Ngarut-ngarut. Jangan ikut yang pelik-pelik, mengarut-mengarut. Kemudian mana-mana saja orang yang mengajar minta supaya kita ikut dia. Itu kita jangan maknanya macam contohnya saya mengajar, saya cuba hasut, saya cuba berdaya, ikutlah saya. Sayalah yang paling betul. Dia cuba untuk kata ini tak betul ni, yang sana tak betul ni, ini. Mana dia cuba untuk tiupkan ketaksuban dan sebagainya. Kita cuba elak. Saya ingat kalau Ustaz mengajar Datin Fatimah Huri mau ikut. Pasal tak saya terlibat. Sebab saya faham Ustaz dah biasa ngajar saya. Iyalah. Ustaz penyanyi. Okey dah. Jadi berapa tadi pengajaran yang kita dapat tadi? Ada Masya-Allah, 5 dah, 5. 5 dah, 5 pengajaran, maknanya seorang yang
seseorang itu dia boleh juga untuk menolong guru, membantu guru, alim ulama, syekh, mufti, ketua guru di pondok dan sebagainya. Okey. Ustaz. Ya, sila. Itu maknanya Islam boleh membenarkan macam ustaz-ustaz ada PA lah. Macam PA lah juga kan ustaz yang Ya, PA lah sekarang ada PA. Ada PA. Ustaz Nazmi tak nak PA kau. Macam ada orang nak nak pergi Syria. Nak pergi Syria. Setakat ni tak perlu lagi ya. Setakat ni tak perlu lagi. Asyad nak pergi Syria. Ada murid-murid nak jadi PA boleh juga ni. Nanti kalau perlu saya bagi tahu Ustaz, satu lagi saya nak mendapatkan pencerahan Ustaz. Tadi Ustaz kata ilmu dibagi kepada dua bahagian tadi kan? Syariat dan hakikat. Tapi ada satu lagi istilah yang mereka pun sebut makrifat. Ya, ya. Apakah ini sebahagian daripada ilmu yang Ustaz sebutkan tadi? Ya. Makrifah itu ada yang difahami dengan hakikat. Makrifah ini maksudnya kenal ataupun tahu. Tentu bila kita kata ma'rifatullah, kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma ada orang yang bagi makrifat itu kepada dua. Makrifah yang biasa dan satu lagi makrifat yang hakikat. Jadi kalaulah ada yang kata ilmu makrifah, mungkin yang dimaksudkannya sama juga dengan ilmu hakikat. Makrifah dia itu adalah ke arah hakikat. Nah, itu juga istilah dalam sufi. Dia sebut ilmu makrifah, dia sebut ilmu hakikat. Semuanya ke arah batin belaka. Tapi makrifat itu asalnya maknanya adalah tahu. Cuma tahu itu kalaulah orang biasa, dia tahu biasa. Kalau alim ulama ataupun syekh sufi, ada yang mengatakan dia ini, makrifah dia itu adalah sampai kepada hakikat. Maknanya makrifah itu adalah hakikat. Jadi itu Datuk Hud. Jadi kalau orang kata jom kita belajar ilmu makrifah, contohkan itu maksudnya ilmu hakikat. Bagaimana dia nak kenal Allah dari sudut ma'rifatullah dari sudut hakikat lain. Ma'rifatullah dari sudut hakikat akhirnya seseorang itu jadi Tuhan. Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, dia kenal Tuhannya. Makrifah itu sampai ke tahap dia menjadi Tuhan. Itu kalau hakikat. Tapi kalau syariat, sesiapa yang kenal dirinya, dia tahulah Tuhannya siapa kerana dirinya lemah. Dengan kelemahan itu, dia akan tahu siapa yang buatnya, ciptanya dan sebagainya. Tapi kalau ilmu hakikat, siapa yang kenal dirinya, kenal diri ini maknanya dia perlu kepada teori-teori. Contohnya lawan nafsu. Kamu ada 7 nafsu. Kamu lawan nafsu itu, akhir sekali kamu akan jadi suci. Bila kamu suci, itu adalah satu martabat sudah sampai, martabat hakikat. Bila kamu rasa suci. Dan dibuat lagi teori, teori seperti wahdatul wujud. Kehidupan ini hanya satu saja. Tidak ada manusia makhluk dengan Allah. Kehidupan kita ini adalah kewujudan wujudnya satu, iaitu Allah. Daripada Allah itu dicipta Nur Muhammad. Daripada Nur Muhammad itulah tercipta manusia. Jadi manusia boleh kembali menjadi Allah dengan melawan nafsu, dengan menjadi insan yang lengkap kamil namanya. Jadi akhir sekali dia akan menjadi Tuhan. Ini hakikat. Ini ma'rifatullah dari sudut hakikat. Dia memang bahaya. Dia teori, tetapi ada orang belajar ilmu ni. Ada orang belajar ilmu ni kerana bila dia sampai ke tahap insan kamil ataupun ilmu hakikat yang tinggi ataupun dia sudah jadi Tuhan, dia tak perlu solat lagi, tak perlu puasa lagi. Dia boleh berzina, minum arak, apa-apa saja sebab dia sudah Tuhan. Jadi beringat kalau ada orang yang kata ma'rifatullah, ilmu ma'rifah, ilmu hakikat, semuanya kebanyakan ke arah mengarut ke arah menyesatkan kita. Tapi adalah hadis-hadis man arafa rabbahu arafa nafs, man arafa nafsahu arafa rabbahu. Kemudian ada juga yang kita selalu dengar awwaluddin ma'rifatullah.
Kan benda pertama dalam agama kita ialah kenal Allah. Jadi ada kenal Allah yang kita belajar seperti sekarang, ada kenal Allah yang lagi mendalam hakikat, sehingga seseorang itu menjadi sesat. Jadi biasa-biasa saja, kita jadi orang biasa saja. Biasa sudah. Kita belajar wujud kedam bakar habis kita. Kita kena berhati-hati lah Ustaz ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam ya Datin. Saya ada satu persoalan yang saya ingin kemukakan. Ini minta maaf pada semua kawan-kawan dan rakan-rakan yang sama seperti saya lah mempelajari agama hari ini. Tapi ini satu saya nak soal. Dah lama saya nak tanya tapi takut nanti orang marah saya kan. Saya dari kecil Ustaz diajar menghormati orang ya, orang tua-tua patut dihormati dan sebagainya. Dan setelah meninggal orang yang mati itu, habis orang tua-tua kata jangan dikacau katil orang tempat tidurnya. Bersihkan katilnya, pasangkan cadar bersih dan letak Quran atas bantal tidurnya. Habis tu saya sampai hari ini masa dalam tentera kami selalu menziarah kawan-kawan yang meninggal. Saya keluarkanlah ini nasihat ini. Adakah ini salah Ustaz? Sebab ada orang tanya, mana nasnya? Mana nasnya? Saya pun tak dapat jawab sebab orang tua pesan bila orang dah mati katil tempat tidur tu jangan dilanyak-lanyakkan, hormat pada orang yang telah pergi. Rohnya masih lagi kembali ke rumah untuk menziarah rumah anak-anak cucunya. Apa ini betul ke salah Ustaz? Oh ya. Kalau dari sudut budaya, contohnya bila orang mati, contohnya biliknya tak ada orang kacau, maknanya katilnya kita tak elok, kemudian bantal pun ada di situ, kita elok seolah-olahnya dia hidup. Maknanya ini adalah budaya. Dari sudut nas memang tidak ada. Dari sudut nas memang tidak ada. Dan seandainya bilik itu diperlukan untuk kegunaan, kita kena jangan itulah. Budaya itu budaya bukan berdasarkan kepada syariat. Jadi budaya yang tidak berdasarkan kepada syariat ini kita boleh buang dia. Boleh buang. Dan berkenaan dengan ruh yang balik itu memang tak betul lah. Balik. Pada malam Jumaat dia balik rumah. Ya, tak betul lah. Haji Ali ya. Masya Allah. Orang selatan tu macam tu Ustaz dulu-dululah orang tua-tua dia tak kata. Jadi saya cadangkan kepada Ratin, kita cuba hapuskan budaya tu. Maknanya bilik si mati tu tanda hormatnya kita guna biliknya. Kita jangan kita biarkan sebagainya. Dan paling penting sekali agama kita ajar, kalau kita hormat kepada si mati, kita sayang kepadanya, kita berdoa kepadanya, kita bersedekah. Itu memang tetap Ustaz, tentu. Tapi itu dia kata jangan macam kita kurang hajar lah orang tempat tu dah. Tidak berakhlak ataupun tidak ada adab ataupun kurang ajar itu kita berpandukan kepada syariat. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama ya. Apatah lagi kalau amalan yang kita buat itu mengganggu orang lain, ataupun yalah mungkin rumah yang besar tak jadi masalah. Tapi kalau rumah yang kecil kan, tiba-tiba satu bilik tu kita kata jangan masuk. Itu adalah bilik mak kita, itu kita kena jaga dia, hormat dia. Jadi itu sudah pun mengganggu yang lain dan sebagainya. Jadi kita kena buanglah benda tu. Kita buat biasa saja bila mati seseorang itu, dia tinggal tiga perkara tersebut, sedekah jariah, anak yang soleh, dan ilmu yang bermanfaat, ataupun harta dia, kereta dia, rumah dia, bantal dia, itu adalah milik orang-orang yang hidup, boleh guna, boleh dan sebagainya. Kalau kita hormat kepadanya, kita doa kepadanya, kita bersedekah kepadanya, dan tak perlu kita duduk letak Quran atas bantal dan sebagainya. Itu boleh tetapi bimbang takut jadi pegangan. Anak cucu kita tengok, oh ini caranya untuk kita hormat. Jadi dia letak Quran kat situ. Tidak ada apa faedah pun. Ya, tetapi kalau baca doa. Baca memang baca Ustaz. Ada faedah ya.
Tapi cuma itu adat dia orang kata selama 40 hari tu itu Ya, saya faham tu Datin. Bukan kerana nak kita nak apa tu, tidak kita. Kalau saya bukan apa, orang tua ni dia sentimental sangat kan. Ya, betul. Dia nak anak cucu tu jangan lupakan diorang tu kan. Itulah dia. Yalah, ya. Jadi saya nak tanya tapi tak berani, takut salah. Kawan-kawan marah saya, tapi ni dah dapat pengesahan dari Ustaz. Alhamdulillah. Ya, itu pendapat saya Datin. Mungkin Ustaz lain ada pendapat yang lain tapi kalau bagi saya lah, budaya-budaya tu bukan saja Datin, saya sendiri pun dalam keluarga saya kalau kecil-kecil dulu sampai sekarang pun mesti ada kenduri 40 hari. Mesti 40 hari tu dia kata dia tak silap, lupa dah saya apa 100 hari 40 hari dia ada tu. Tapi bila saya dah balik belajar agama dan sebagainya, saya beritahu keluarga saya, tak perlu lagi kita buat 1 hari, 40 hari, 3 hari, 7 hari. Ini semua adalah budaya-budaya yang kita perlu buang, tidak bersandarkan kepada nas. Apatah lagi seandainya kita anggap dia adalah wajib dan sebagainya, itu lagilah kita buang, dan kita anggap kita buang itu kerana Allah SWT. Ya. Okey. Panjanglah pula kita cerita tentang Khidir ni. Bagus. Ada lagi kita ni tentang Zulkarnain ya. Okey, Zulkarnain pula. Zulkarnain ini ayat 83. Nah, wa yas'alunaka 'an Dzulqarnain. Dan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad berkenaan dengan Zulkarnain. Katakanlah wahai Muhammad, aku akan baca kepada kamu wahyu dari Allah menerangkan sedikit tentang perihal Zulkarnain. Ini ahli kitab. Ahli kitab apabila dia nak tahu Nabi ini betul Nabi ataupun tidak, dia tanya tentang Zulkarnain. Jadi Nabi tentu tidak tahu tentang Zulkarnain kan. Jadi diturunkan jawapan daripada Allah SWT. Jadi apabila Nabi baca tentang Zulkarnain ini, sudah confirm bahawasanya Nabi ini mendapat wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah, utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang biasa dia tak boleh cerita tentang Zulkarnain. Jadi apa dia cerita tentang Zulkarnain? Pertama, Zulkarnain ini adalah seorang yang menguasai dunia. Inna makkanna lahu fil ardh. Sesungguhnya kami pada masa itu sekejap sesungguhnya kami telah memberi kepadanya kekuasaan. Maknanya Zulkarnain ini paling tidak pun dia adalah seorang raja yang berkuasa, yang diberi oleh Allah Ta'ala menguasai bumi. Dan dia pergi ke timur, pergi ke barat, melihat, membantu rakyatnya, menolong rakyatnya, membantu dan sebagainya. Jadi Allah Ta'ala sebut inna makanna ni maknanya kami beri kekuasaan. Jadi Zulkarnain ini dia adalah raja. Siapa dia? Ini bercanggah di kalangan ulama. Ada yang mengatakan dia adalah Raja Parsi, namanya Kursi Al-Farisi. Ada yang mengatakan dia zaman Nabi Allah Ibrahim AS. Jadi pendapat tentang Zulkarnain ini banyak ditulis oleh ulama kita, tetapi kekal dia tidak jelas. Siapa Zulkarnain ini? Ada juga yang mengatakan dia adalah Alexander the Great. Itu juga disanggah bukan Alexander the Great dia ini. Kerana ada amalan-amalan Alexander the Great ini yang bercanggah dengan syariat. Sudah pasti raja yang Zulkarnain ini dia adalah seorang yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pendapatnya berbeza. Kalau ada yang mengatakan dia ini hidup pada tahun dia hidup 559 sebelum Masihi. Maknanya sebelum Masihi lagi dia sudah ada Iskandar Zulkarnain ini. Jadi Allah Ta'ala sebut di dalam Quran hanya nama Zulkarnain.
Dan ada yang mengatakan dia adalah gelaran. Zulkarnain ini adalah orang yang ada dua tanduk. Maknanya dia menguasai timur dan barat. Nama pun wallahu alam, tapi dikenali dengan Zulkarnain. Jadi Allah Ta'ala sebut, Inna makkanna lahu fil ard wa atainahu min kulli syai'in sababa. Kami telah beri kepadanya jalan bagi menjayakan tiap-tiap sesuatu yang diperlukan. Sababa itu sebab. Sebab. Jadi kami berikan kepadanya sebab-sebab yang dia ambil akan tercapai matlamat ataupun tercapai tujuannya. Dan dia telah ikut sebab-sebab tersebut. Dia telah ikut cara-cara yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Zulkarnain ini dia telah pergi ke timur, dia telah pergi ke barat, sehingga dia sampai ke satu tempat di timur. Dia berjumpa dengan satu kaum yang bahasanya tidak difahami. Dia pergi ke satu tempat di timur tu, dia jumpa dengan satu kaum yang tidak ada perlindungan, tidak ada rumah dan sebagainya, sehingga dia sampai kepada satu tempat di antara dua gunung. Dia dapati di sisinya ada satu kaum yang hampir-hampir mereka tidak dapat memahami perkataannya. Maknanya Zulkarnain ini dia pergi ke satu kawasan di timur dan dia telah jumpa kaum-kaum yang tidak ada rumah, tidak ada perlindungan, duduk di gua-gua. Kemudian dia jumpa dengan satu kaum yang mereka ini bercakap tidak difahami bahasanya. Maknanya dari sudut ilmu, dari sudut pemikiran mereka adalah orang-orang yang rendah. Sehingga bahasa tidak difahami apa yang mereka cakapkan. Kemudian apa yang mereka cakap, kaum ini berkata kepada Zulkarnain, sesungguhnya kaum Ya'juj wa Ma'juj sentiasa melakukan kerosakan di bumi. Oleh itu, setujukah kiranya kami menentukan sejumlah bayaran? Maknanya dia nak upah Zulkarnain untuk membina sebuah tembok antara kami dengan mereka. Maknanya Ya'juj wa Ma'juj ini sudah ada pada masa itu dan dia melakukan kerosakan. Kemudian Zulkarnain telah membina satu tembok untuk menyekat daripada Ya'juj wa Ma'juj itu terus melakukan kerosakan. Jadi Nabi Allah Zulkarnain, Raja Zulkarnain telah membina tembok tersebut dengan menggunakan hadid, iaitu besi, hadid dan juga tembaga. Dibuatlah binaan tersebut. Jadi itu secara ringkas cerita tentang Zulkarnain. Siapa Zulkarnain ini secara asasnya itu menjadi perbahasan di kalangan ulama. Dan antara jasa Zulkarnain ialah yang paling besar ialah membina satu tembok atau benteng menyekat Ya'juj wa Ma'juj keluar dan melakukan kerosakan. Jadi cerita ni ada dua lah. Pertama tentang Zulkarnain. Yang kedua tentang Ya'juj wa Ma'juj. Siapa itu Ya'juj wa Ma'juj? Rosak. Jadi Ya'juj wa Ma'juj ini antara tanda akhir zaman. Antara tanda akhir zaman. Yang 10 antara peristiwa yang akan muncul sebelum berlaku kiamat. Antaranya adalah muncul Ya'juj wa Ma'juj. Jadi bila itu kita tidak pasti. Dan siapa Ya'juj wa Ma'juj ini? Ya'juj wa Ma'juj kalau ikut tafsiran ulama kita, dia adalah kabilah ataupun manusia seperti kita. Apa agamanya? Agamanya adalah kafir, kufur. Dan mereka ini sebagaimana disebut oleh kaum itu kan, mereka ini ganas. Mereka ini kira dia bila dia keluar, dia bunuh orang, dia makan apa-apa saja. Dia seksa orang, dia bunuh binatang, dia melakukan kerosakan di atas muka bumi ini. Bahkan kalau ikut satu hadis Nabi, bila dia keluar, dia akan minum satu sungai sehingga kering sungai tersebut. Betapa ramainya mereka ini. Maknanya pada masa dia keluar nanti, nisbah manusia dengan dia ialah 1:10. Satu manusia biasa, 9 lagi adalah Ya'juj wa Ma'juj. Mereka memang ramai Ya'juj wa Ma'juj ini. Jadi mereka akan keluar sebagai tanda kiamat. Semasa mereka keluar itu sudah turun Isa AS. Maknanya Isa AS telah turun. Dia membunuh Dajjal. Kemudian selepas itu
tembok itu dapat dibuka oleh Ya'juj wa Ma'juj. Kan, bila dibuka dia akan terjun turun. Kalau ikutnya dia duduk di tempat yang tinggi, dia akan terjun turun dan dia akan melakukan kerosakan apa saja manusia dia jumpa dia akan bunuh. Pokok-pokok semua dia makan. Pokok yang kering, yang basah, maknanya dia rosakkan binatang-binatang dia bunuh, dia melakukan kerosakan kezaliman di atas bumi. Jadi itu Ya'juj wa Ma'juj ini dia manusia. Banyak tafsiran dia ada yang mengatakan Ya'juj wa Ma'juj ini adalah orang-orang Mongol. Orang-orang Mongol sebabnya Nabi bagi tahu matanya sepet, mukanya 4 segi. Jadi sifat-sifat ataupun apa yang Nabi Allah Nabi kita sebut sifat-sifat Ya'juj wa Ma'juj itu dia lebih kepada mereka yang berada di Rusia di sekitar tu. Ada yang mengatakan benteng ini ada di sekitar Afghanistan. Ada yang kata berada di Afghanistan, ada kata ada di Rusia, ada kata di Turki. Wallahu alam. Tapi ada disebut di dalam Al-Quran dan wajib kita percaya kepada Ya'juj wa Ma'juj ini. Dia adalah manusia. Dia akan muncul apabila dekat dengan kiamat. Dan ada yang mengatakan dia ini adalah puak-puak Cina, Turkistan. Ada yang mengatakan dia Mongolia, ada yang mengatakan dia Rusia, puak-puak ini. Bahkan ada juga di kalangan kita ni sampai sekarang ni pun ada mengatakan Ya'juj wa Ma'juj ini dia bukan keluar satu kali saja. Maknanya bukan keluar pada akhir zaman saja, tapi dia keluar berkali-kali. Dan ada yang mengatakan tentera Mongol, tentera Tatar yang telah melakukan pembunuhan sehingga penuh sungai Tigris, sungai dengan darah-darah manusia, dengan dawak-dawak pen daripada buku-buku yang telah dibuang di dalam sungai tersebut. Juga ada mengatakan ini adalah Ya'juj wa Ma'juj. Jadi bagi mereka Ya'juj wa Ma'juj ini bukan saja sekali dia keluar di akhir zaman, ada juga yang keluar berkali-kali. Dan ada juga mereka yang percaya dengan teori konspirasi yang mengatakan bahawasanya Ya'juj wa Ma'juj ini sekarang pun sudah ada melakukan kerosakan dan sebagainya. Tetapi kalau kita melihat kepada nas bahawasanya Ya'juj wa Ma'juj ini akan keluar di akhir zaman apabila Nabi Isa AS telah pun diutuskan turun ke bumi. Dan Nabi Isa lah yang berdoa kepada Allah Ta'ala supaya Ya'juj wa Ma'juj ini mati. Dan bagaimana mereka ini mati, Ya'juj wa Ma'juj ini mereka mati dengan diturunkan ulat sehingga mereka mati. Dan selepas itu Nabi Isa AS telah berdoa supaya bangkai-bangkai mayat-mayat mereka yang busuk itu dihapuskan. Kalau ikut cerita yang kita boleh tengok dalam tafsiran diturunkan burung ambil bangkai-bangkai itu, kemudian diturunkan hujan, dialirkan air sehingga semuanya menjadi seperti biasa. Dan selepas itu tumbuhlah pokok-pokok dan sebagainya tumbuh seperti biasa, dan bumi makmur balik selepas itu. Kata jasa Zulkarnain ni, adakah dia jasa pasal dia bina tembok saja? Kalau ikut yang disebut dalam Quran ini, itulah jasanya. Tetapi Allah Ta'ala juga sebut kan, dia pergi ke timur, ke barat, maknanya banyak. Maknanya dia ini adalah pemimpin yang jaga rakyat dan membantu rakyat. Jadi kita boleh buat kesimpulan. Dia pergi tengok rakyat turun padang kalau kita sekarang ini. Apa disebut inna qala ma makkanni fihi rabbi khairun fa'inuni biquwwati, maknanya dia berjumpa dengan rakyat, diselesaikan masalah rakyat. Jadi banyak jasa Zulkarnain ini, antaranya disebut di dalam Al-Quran tentang Ya'juj wa Ma'juj. Dan Zulkarnain ini juga dia telah beritahu kepada kita orang yang jahat perlu dipenjarakan. Maknanya sistem ni zaman dulu lagi, bukan sekarang ni. Tengok Ya'juj wa Ma'juj ini sudah dipenjarakan dengan penjara yang besar, tembok dia. Kena ikat, kena letak dalam bilik, kena kurung. Kerana orang yang jahat ini kita perlu sekat. Antara yang diajar oleh Zulkarnain adalah
buat tembok untuk penjarakan mereka yang jahat itu, Yajuj wa Majuj. Okey, adalah pengajaran-pengajaran lain. Antara juga adalah kita kena ambil sebab. Sebab sesuatu itu berlaku, hendaklah kita mengambil sebab tersebut. Jangan kita berserah saja kepada Allah SWT, kena mengambil sebab. Itulah diulang banyak kali. Fa'atba'a sababa, thumma atba'a sababa. Jadi Zulkarnain ini dia mengambil sebab-sebab yang membawa kepada matlamat ataupun tujuan itu tercapai. Dan dia tidak sombong pemimpin ni. Dia tengok dia sebut qala hadza rahmatun mir rabbi. Ayat berapa ni? Qala hadza rahmatun mir rabbi. Selalu dia sebut tentang Tuhan, Rabbi khairun fa'inuni, Tuhan yang lebih baik. Kita tengok selepas tu. Qala hadza rahmatun mir rabbi. Apabila dia dapat bina tembok itu, dia kata, hadza, ini tembok yang besar ini, walaupun dia yang buat, menggunakan bersama dengan penduduk tersebut, buat dengan besi dan tembaga, dia kata, hadza rahmat daripada Tuhan. Fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka. Apabila tiba janji Tuhan, maka tembok ini akan hancur lebur, dan adalah janji Tuhan itu adalah benar. Apabila terbuka, maka Yajuj wa Majuj itu akan keluar. Maknanya Zulkarnain ini seorang yang soleh, raja yang baik, Muslim, dia kaitkan dengan Allah SWT, tidak sombong, menjaga rakyat, mengambil sebab-sebab kejayaan. Jadi itu di antara pengajaran yang kita dapat daripada kisah Zulkarnain ini, selain daripada jasa yang dia disebut oleh Allah membina tembok tersebut. Okey, kita sudah ayat-ayat terakhir, ayat-ayat 99 hingga 106 tentang azab neraka bagi orang-orang yang bersalah. Ayat 107 hingga 108 balasan orang yang beriman. 107 hingga 108 balasan innal ladzina amanu wa amilus solihat, orang-orang yang beriman dan juga orang yang beramal soleh akan masuk ke dalam syurga Firdaus, kekal di dalamnya. Allah Taala bagi tahu sebelumnya orang-orang yang kafir. Orang yang kafir ini mereka a'tadna lahum jahannam lil kafirina nuzula. Orang-orang kafir akan disediakan neraka jahanam, orang-orang mukmin akan disediakan kepada syurga Firdaus. Kemudian ayat 9 Allah Taala sebut seandainya kamu nak tulis kalimat Allah. Kalimat Allah ini maknanya ilmu Allah dan juga hikmah Allah. Kalau nak tulis, sekarang ini kita lihat Al-Quran ini kalimatullah kan, ditulis, tidak begitu. Jadi ilmu Allah ini sangat maha besar, sangat luas. Seandainya kamu nak tulis kalimah Allah itu, maka laut semua ini jika dijadikan dakwat maka tidak dapat ditulis, tak cukup. Dan ditambah satu lagi laut pun tidak cukup. Maknanya betapa besarnya ilmu, betapa luasnya ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ayat yang ayat yang ke-109. Kalimat Allah itu adalah ilmu Allah. Kalimat Allah itu juga adalah hikmah Allah. Sebagaimana ilmu Allah diberitahu kepada Nabi kita tentang Zulkarnain, tentang pemuda Kahfi. Semua itu ilmu yang Allah Ta'ala beritahu tentang Ya'juj wa Ma'juj dan selainnya. Dan banyak lagi ilmu Allah. Seandainya kamu nak tulis, maka kamu tidak akan dapat walaupun dakwatnya sebanyak air laut yang ada atas bumi ini, dan seandainya ditambah lagi pun tidak mencukupi. Dan ayat yang terakhir 110 ini saya telah pun tafsir pada awal, bahwasanya Nabi itu adalah manusia seperti kamu, diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tamatlah surah Kahfi. Minggu depan insya-Allah kita akan masuk surah Maryam. Ini surah satu-satunya surah diambil dengan nama seorang perempuan, Maryam. Maryam anak kepada ibu kepada Isa alaihissalam. Nanti kita tafsir surah Al-Maryam pada minggu depan insya-Allah subhanahu. Insya-Allah taala. Insya-Allah. Okey, insya-Allah. Cukup setakat ni insya-Allah. Ya. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Barakallah. Hari ini banyak cerita yang menarik sangat-sangat. Insya-Allah, insya-Allah.
Kalau ada soalan dan sebagainya boleh masukkan dalam grup. Nanti minggu depan saya akan jawab nanti insya-Allah. Okey, insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama ya, barakallahu fikum wa jazakumullahu Barakallahu khair. fikum. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.